Okey, Assalamualaikum. Kita dah masuk chapter yang terakhir. Chapter 4 ni. Chapter 4 ni dia tak ada kena-mengena sikit dengan first order ke second order. Dia macam terkeluar sikit. Tapi tak apa. Kita belajar lah kan. Chapter 4 ni dia tentang series tau. Okay, dia ada power and the Fourier series. Saya buka slide besar sikit lah. Okay, so saya akan memperkenalkan dululah apa dia Taylor-Maclaurin series ni. Mungkin first time lah student pernah dengar. Kau pernah dengar nama Taylor-Maclaurin ni? Taylor ni macam pernah dengar lah juga kan. Benda kat mana kita jumpa ya Taylor tu? Tak apalah. Okay, Taylor series. If f ni any function lah, can be differentiated n times. N ni maksudnya beberapa kali lah. Kan? Masukkan beberapa kali pada x0. X0 ni any number. Saya terangkan lah. And then we define the nth. Taylor polynomial for f about x equal to x0. Seorang pun tak faham lah apa ayat ni cakap dia. So, ini formula untuk Taylor series ni. Okay, awak just accept dululah Taylor series ni. So, function of x0 bahagi dengan 0 factorial lah. Ini tanda factorial kan. Okay, bila awak tengok sini, function tu dah jadi differentiate sekali. Awak tengoklah perubahan x0. Yang ni x lah x0 bahagi dengan 1 factorial. Then, bila n yang berikutnya, dia jadi bentuk begini pula. Ni dah jadi second order kan. Kalau kita nak tulis yang n yang ketiga, ni n kosong 1, 2. Okay, kita boleh tulis lah. Nampak tak dia punya bentuk series tu. So ini akan jadi 1, 2, 3 lah. Kan. Ni saya salin balik x0. Ini akan jadi x tolak x0 kuasa 3. Nampak tak? Ni kuasa 1. Ni kuasa 2. Ni kuasa 3. Okay. Then, kita akan bahagi dengan 3 factorial. Okay. Boleh buat untuk 4. Kalau nak buat, rajin. Tapi sebab tadi tak buat, saya pun tak payah buat lah. Ataupun finally dia akan jadi bentuk gini lah. Untuk n untuk berapa kali lah. Okay. Ataupun kadang dia tulis dalam bentuk yang begini. Okay, yang ni dipanggil sebagai sigma notation. Sigma notation ni kalau buat dia kena kreatif sikit. Awak kena imagine kan macam mana di sigma notation ni akan menjadikan equation yang berada di atas ni lah. Bagaimana satu equation saja dia melambangkan ke semua series ni. Okey. So nampak. Tapi di sini dia guna K lah. Okey. K dengan N tu sebenarnya sama je. Ni samalah dengan nilai N Ada K boleh, nak guna N boleh. Buku ni kadang-kadang guna N, guna K, guna 1 dah lah kan. Okay. If x0 equal to 0, yang ni, the expansion is known as a Maclaurin series. Okay, mula-mula Taylor buat ada nombor lah. Maksudnya x0 ni sama dengan x0 pula. X sama dengan x0. Bila x ni sama dengan kosong, dia tukar nama pula. Jadi Maclaurin series pula. Orang lain pula. Maclaurin series are named after the Scottish mathematician. Nama dia Colin Maclaurin. Okay. Pandai orang putih ni. So nama dia kita ingat sampai sekarang. So nantilah mana tahu ada bijak matematik kat Malaysia ni buat nama Ahmad series ke, kan? Tak apa, abaikan saja tu. Okey, contoh. Find the Taylor polynomial fx. Okey, contohlah sama dengan sin x. x0 equal to
Okey, dan kita nak masukkan dalam formula yang ni. Ni formula tadi tu lah. Saya just salin balik je lah. Okey, so nak develop dia punya Taylor series ni. Okey, based on this formula je. Formula ni diberi ketika test final exam. Awak tadi test kan. Di final exam awak nantilah. Okey, ia diberi so tak perlu hafal lah. Awak just masukkan saja nilai dia. So kat sini kita ada F prime, F double prime. So kita kena carilah apa dia nilai F sin X lah, diberi dalam soalan. Lepas tu differentiate lah. F prime differentiate sin X dapat cos X. Okey, differentiate lagi dapat negatif sin X. Differentiate kali ketiga dapat lagi negatif cos X. Kalau rajin buat 4 kali, 5 kali, 10 kali pun boleh. Dan kita masuklah. Dia bagi tadi X nak jelas 2 kan. So kita masuk 2, sin 2, cos 2. Kalau sin 2 ni awak nak calculate dengan calculator boleh. Tapi saya rasa tak payahlah. Jadi nombor dia poin-poin tu malas saya tengok. Okey. So kita masuklah. Fx ni apa? Sin 2. So saya dapat ni sin 2. Kalau nak tulis kosong faktorial pun boleh juga. Kosong faktorial. Kosong faktorial berapa nilai dia? 1 kan? Terkeluar pula dia punya ni. Okey. Ni ada calculator. Saya tengok kosong faktorial sama dengan 1. Saya nak confirmkan balik. Nampak tak tulis? Kosong faktorial. Okey, sama dengan 1. Keluar pula tadi ya. Okey, dan kita masuk pula F prime ni. Okey, F prime apa nilai dia? Cos 2x lah. Saya masuklah sini cos 2x. X tolak 2 kan sini. X tolak 2. 1 faktorial. 1 faktorial sama dengan 1 lah. Ini pun sama. Kalau nak tulis pun boleh. Tapi biasa orang tak tulis lah kalau yang bawah 1 ni. Okey. Dan F prime. F double prime kita sama juga dengan negatif sin 2x. So sini masuklah. Negatif sin. Nampak tak ada tersilap kat sini. Patutnya ni negatif ni. Ada je silapnya. Okey. Kenalah buka surat sebelah ni je. Tak sabar nak belajar Maclaurin dah ke? Okey. Tak apa, betulkanlah yang ni. Silap sikit. Okey. Dia ni boleh teruskan lagi lah. Ambil lah. Negatif cos 2 kan. Negatif cos 2 bagi dengan 3 faktorial. X tolak 2 kuasa 3. Faham tak ni? Tulis macam ni. Nak tulis ni. Tulislah sikit ni. Cos 2. X tolak 2. Ni akan jadi kuasa 3 lah. Okey. Bagi dengan 3 faktorial. Kalau awak dah pandai buat ni maksudnya awak dah bijak lah tu. Okey, kita pergi kat Maclaurin series ni. Kalau Maclaurin series pula, bezanya dekat sini je. S ni sama kosong. Okey. So kita cari balik. Ni samalah macam sebelum ni. Dia masukkan kosong lah kat sini. Sin kosong sama kosong. Gunalah kalkulator. Type lah sin kosong. Type ke? Tolong sikit lah. Mana sin ni? Sin kosong. Sama dengan kosong. Okey. Kalau type cos kosong sama dengan 1. Nampak tak tu? Okey. So, if you're interested in that, feel free to make a comment. I'll try to point you in the right direction. But again, I'm assuming maybe you've seen this stuff, but you still don't really know what's going on. Okey, sorry lah tadi ya. Tiba-tiba ada Mak Saleh kacau pula buat tengah nak mengajar ni. Okey, tadi macam mana kita nak selesaikan, kita dah sampai mana, sampai sini dah kan.
Okey, so ini Taylor series tadi. Bila gantikan nilai S0 dengan kosong, dia akan jadi macam ni lah. Sebenarnya inilah formula untuk Maclaurin series. Formula tak perlu hafal, memang dah ada disediakan lah. Just kita guna saja. So kita masuklah. Kalau F kosong, sin kosong. So kosong lah jadi kat sini. Biasa kosong tak tulis pun. Okey. Kalau F prime kosong, 1. So darab dengan X ni pula, kita akan jadi X bagi 1 faktorial. Tolak kosong. Ni ada kosong kan? Tolak ke tambah ni? Tolak kosong lah. Betul. Okey, dan dia berteruslah sampailah ke N. Okey. Ini Mak Salih tadi. So, if you're interested in that, feel free to make a comment. I'll try to point you in the right direction. But again, I'm assuming maybe you've seen this stuff, but you still don't really know what's going on. So, okay, so if you expand out, so this formula, it goes from n equals 0 to infinity. Notice if you plug in n equals 0, we would have negative 1 to the 0. We would get x to the first power over 1 factorial. This would just simply reduce to x. If you substitute in the term n equals 1, so this is if you let n equals 0 in the formula, you'll just get, all of this will reduce to just x. If you Okey, yang dia buat ni, pelawak macam tiba-tiba pula kenapa ada macam ni. Ini maksudnya dia buat daripada sigma notation ni. Okey, dia buat sigma notation dan dia develop series. Boleh juga sebenarnya. Okey. Dan tadi saya ajar guna formula, kita develop dia punya series. Okey. Kita teruskan dulu dengan video ni. n equals 1, notice you would have a negative. There's our negative. If you plug in n equals 1, you'll get x to the third power. There's our x to the third power. And if you plug in n equals 1, you'll get 3 factorial. So this is going to be our term when we let n equals 1. The next term you'll get when you plug in n equals 2, n equals 3, etc., etc., etc. So the idea is, again, it says that sin x can be approximated using these. This is what's known as a Taylor polynomial. Okay? So this would be the infinite Taylor polynomial. The more terms that you use here, the better the approximation is going to be. So you could do a really crude approximation by saying sin x is roughly equal to x. Okay, that's just the very first term that you get out, so it's probably not going to be the best approximation. An even better approximation would be to use the first two terms, x minus x to the third over 3 factorial. An even better approximation would be to use the first, the first 3 terms. And the idea, as you use more and more terms, the approximations are going to get better and better and better. So let's take a look graphically at what's going on here, just so you can get a feel for what's happening as these terms increase. Okay, so again, let's try to get an intuitive idea of what's going on here. So here I've got my graph. This is y equals sine x that I have here. Notice this, if you look on the second thing here, this was what we said was going to be the Taylor series expansion for y equals sine x. And what I'm going to do is, so A just represents, how far out we're going in the series to approximate. So recall that we said the very first approximation, we said that you can approximate sine x just by using y equals x. So let's do that here. There's the graph of y equals x. So again, hey, I guess it kind of does approximate sine x. It approximates sine x just for a little bit, right around 0. Let's look at the first 2 terms. We said you could approximate sine x with x minus x to the third over 3 factorial, where there's going to be the graph of x minus x to the third over 3 factorial. So that's certainly a better approximation, right? It's hugging sine x for even longer. We said you could approximate sine x even better by using x minus x to the third over 3 factorial plus x to the fifth over 5 factorial. So there's that graph. That's even better. And again, that's going to correspond so here we're going from n equals 0 up to 2. There's our 0th term, our first term, and our second term. Let's look at what happens as we just add more and more and more terms. So
Here I'm going to let a get really big. It's going to go up to 20. So eventually we're going to have a pretty big polynomial. So let's just watch what happens. So let's see, there's y equals x. And so there's y equals x. There's x minus x to the third over 3 factorial. Notice as we include more and more terms, our approximating polynomial, which is the one in purple, it's staying closer and closer to the correct graph. You know, again, we're trying to model here y equals sine x. And as we include more and more terms, hey, it's becoming a better and better approximation for longer and longer and longer. So this is the whole idea of these Taylor polynomials. As you include more and more and more terms, it's going to give you a better and better and better approximation to the actual function that you're trying to model. So let me pause this here. So, Okey, nampak tak? Inilah sebabnya saya tunjuk video ni. Sebab bila kita belajar series ni, lagi banyak nilai n dia naik tu, okey, nilai kat sini dia buat nilai a lah. So dia akan lagi tepat menghampiri sin x tu. Tepat equation sin x tu. Okey. So this is when we had up to 20 terms. Notice the polynomial is really modeling sine x quite well for a long time. So again, this is the basic idea. Just wanted you to see it, and hopefully this makes things a little bit clear as to what these Taylor polynomials are actually doing. Okey, tapi ini buat dengan guna software lah. Kalau nak kira manually tu boleh, tapi awak sanggup ke nak kira n tu sampai 20 kali? Susah juga kan. Okey, ni contoh yang lain lah. Okey, bila kita nak buat Taylor polynomial kan, kalau lah function of fx tu ialah sama dengan 1 tolak x. Okey, sorry, sepatutnya saya buat dalam bentuk slideshow lah. Okey, jika x0 tu sama dengan 2, yang ni macam mana kita nak cari? Sama je, saya ulang balik lah. So kita cari setiap function ni, aku kena differentiate lah. Dia differentiate first, aku dapat ni lah. Dan differentiate lagi dapat ni, differentiate lagi dapat ni. Dan nilai x tu kita masukkan sama dengan 2 lah. Okey, ini saya boleh fahamkan. Masuk je 2 sini, 1 bahagi dengan 1 tolak 2, dapat negatif 1 lah. Untuk yang lain-lain pun sama. Okey, dia sebenarnya taklah susah kan. Boleh kan? Okey, ni formula tadi. Kita masukkan lah. Ini nilai negatif 1. Okey, untuk function ni negatif 1. Ini nilai 1. Mana dapat 1? 1 sini lah. X tolak 2. Lepas tu kita buat untuk yang ni pula. Buat untuk yang ketiga ni pun boleh. Contohlah saya buat untuk yang ketiga ni 6 kan. So kita tulislah nilai 6 nya. 6 ni bahagi dengan 3 faktorial lah. Okey. X tolak 2. Okey. Then plus tambah yang sekali dia punya ni lah. Ni panggil sigma notation. Okey. Then next slide saya tunjuk untuk Maclaurin series. Kalau function fx ni ialah eksponen x. Okey, eksponen x ni kalau differentiate 10 kali ke 1000 kali ke kan, nampak tak nombor dia sama je. Jadi eksponen x juga. Kita masukkan nilai kosong pun sama juga 1. Ini dia punya Maclaurin punya formula tadi. Kita masuk nilai 1. Okey, ni 1. Ini x sebab dia x kat sini. X bagi 1 faktorial x lah. Kat sini pula 1 bagi 2 darab x kuasa 2 dan seterusnya lah. Dan ini dia punya sigma notation dia. Okey, saya rasa saya stop dulu sampai sini. Nanti next video saya tunjuk yang method lain kita nak conduct Maclaurin series. Ada beberapa method dalam slide ni ada beberapa. Nanti saya tunjuk pada video yang berikutnya lah. Okey.